Welcome to Podcast Tinker, di mana semua orang ada cerita. Betul. Dan kalau nak tengok Podcast Tinker secara yang terbaru di TV 8 pagi hari Rabu, Astoria, secara digital di 5 platform, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube dan juga Shock. Biasanya tak duduk sebelah Syafa ni, dia rasa macam dynamic tu berbeza sikit. Kita macam ada vibe-vibe keluar sekejap kan sekarang. Ada ada sikit. Kau pandang kau kan. Keluar sekejap. Ya. Tapi itulah dia. Hari ni kita tak ada buat episode reflection pun, bah. Sepanjang kita buat episod kita dah masuk 2024 Tak, sepanjang kita buat podcast, kita tak pernah ada buat reflection. Sebab aku tengok macam podcast lain, pembaharuan lah. Dan juga kita pun baru tahulah di mana at least kita buat lah reflection 2023, hidup kita, podcast dan juga apa yang datang 2024. Tak pernah pula dibuat kita kan. Kenapa kita tak buat Sebab maybe kita punya personal punya goal matters. Sebab bagi aku macam benda tu benda personal matters kan. Tapi all this while pun kita macam sebenarnya kat podcast pun kita sembang je lah pasal benda personal matters kan. Tapi aku dah harbourkan semua feelings aku dekat social media. Dah habis lah. So aku tak ada rasa pun macam nak buat dekat podcast ke apa. But I'm open to discussion. I'm open to discuss untuk 2023. I mean like aku rasa sepanjang hidup aku kan 2023 dia roller coaster tapi dia berbeza lah. Maksudnya kan aku ada masalah, aku susah nak flashback memories tau. Memory loss lah. Janganlah nak memory loss sangat. Ini bukan romcom babe. Tak, sebab bagi aku otak kita ni sama macam hard disk. Okay. Untuk in order for you to create new memories, kau kena delete yang lama-lama. Macam iPhone aku hari tu. Macam mana macam projek buat show TV ke show digital kan, ni dah TX. So kita faham. Ni dah so TV. dalam hidup aku memang ada masalah untuk ingat balik memori. Tapi this year bukan this year lah, last year 2023 aku rasa banyak lah momen-momen yang aku ingat. The longest ataupun memori kau yang paling jauh sekali yang kau boleh ingat masa kau tahun berapa, dan itu memori apa? Ni paling jauh, paling muda sekali yang kau boleh ingat. Kalau kau kata kau bawa keluar rahim tu memang penipu lah. Aku rasa dalam 7 tahun 8 tahun. 8 tahun dah. Kau dah sampai situ dah. Itu pun ada selective memory. Yelah, selektif lah. Sebab kita takkan ingat the entire contohnya, years. Contohnya umur 7 tahun 8 tahun tu aku ingat aku ada kawan kat sekolah. Normal. Normal ada kawan, okay. Tapi aku dah tak ingat nama dia. Tapi kita orang baik, kita orang rapat gila. Aku tak ingat muka dia. Tapi aku ingat aku ada best friend. Lah muka kawan aku masa aku darjah 1 pun aku lupa. Aku tak ingat muka dia. Bukan tak lupa lah, sebab kita tak ada recall moment. Contohnya kalau aku kenal Yamin, kita punya AP terbaru. AP terbaru Hajar. Bukan Hajar dah. I don't like this AP. Macam mana kalau tahu Yamin, jangan risau. Yamin mungkin akan keluar dari from time to time akan ke podcast kita. From time to time, bila kita tak ada guest, Yamin akan keluar. Sebab tak pernah keluar podcast kita. Dan banyak, mungkinlah selalu kalau siapa yang interesting ke dia? Mungkin. Setakat ni apa benda yang kita interview orang kat Tinker ni semuanya interesting. Macam-macam ragam. Okay, tapi balik pada point tadi, macam kalau aku kawan dengan Yamin, kalau aku kenal dia masa dia umur 7 tahun, kalau aku takkan jumpa dia langsung masa umur aku 20-30, aku tak dapat recall muka dia. Sebab aku ingat muka kawan aku yang aku nak cerita yang dia ajar aku main PS kat rumah dia yang kaya tu. Tapi muka dia yang dah tua aku tak tahu macam mana. Speaking of that, memori aku yang paling jauh aku pernah pergi, aku tak tahu umur aku 3 ke 4, di mana aku tengok pakcik aku tembak monyet. Okay. Kat Kemensah. Traumatik ke? Tak lah. Dia tak traumatik, tapi somehow aku ada banyak memori sebenarnya. Cuma dia dah jadi vivid. Tu aku macam nervous tu bila jadi vivid tu. Aku takut mungkin one point of a time, lagi 5 tahun 10 tahun akan datang, dia akan hilang. Tak, sebenarnya benda tu ada praktis dia. Ada praktis Praktis untuk menguatkan ingatan. Kismis minda. Kismis helps lah. Tapi tak payahlah kismis minda sangat. Kismis makan je lah kismis yang bukan minda pun. Makan kismis biasa. Cara dia aku tak tahu. Tak pula. Tak. Tapi aku pernah baca. See? Pernah baca. Exactly. Sebab itu aku tak boleh pandai is because aku baca, I read a lot
Tapi benda tu tak register. Macam kau kan, selective memory. Benda-benda yang macam trivia, not necessarily, ataupun benda-benda yang something yang macam interest kau nak baca ketika tu, and then kau baca, and then kau store kan all the info. Betul. Kan. Aku tak. Okay. Sebab tu aku macam pernah dengar benda ni. Tapi kau tak baru recall. Kalau aku revisit balik, baru aku ingat balik benda tu. Cara yang tadi tu, cara nak ingat tu, cara yang kau baca tu aku tak tahu. Tapi yang pentingnya, yang pertama sekali orang cakap ni kena mengaji. Okey lah, tapi kita nak bagi konteks luar lah. Kalau mengaji tu takkanlah tiba-tiba. Tak semestinya kena mengingatkan. Bukanlah kalau tanya Jazz, dia akan kata argument. Kan? So kita akan cuba try to be open dan global. Okay, open dan global. Sementara aku rasa science behind it betul lah mengaji. Meaning is ialah kena selalu membaca. Kalau ikut Mak Saleh pun, masa dia kata kalau nak selalu keingat, selalu membaca lah. Hence orang-orang yang selalu memorinya kuat, kat rumah dia mesti selalu membaca buku. Membaca buku tu aku rasa the science dia ialah di mana mata, otak kau dan mungkin mulut kau bergerak serentak dan dia exercise. Faham tak? Kadang-kadang kau akan guna satu sense je. Contohnya kau pakai otak kau saja. Contohnya ibarat macam mengunci pintu. Kau kena jadikan dia habit baru kau akan ingat untuk kunci pintu. So jadi macam muscle memory lah. Muscle memory lah. Muscle memory macam mana? Muscle memory tu macam bila kau selalu buat instinctively kau boleh buat macam kalau tu. Kau nampak pandai, aku nampak pandai. Macam solat. Solat kalau kau selalu buat, kau akan dah jadi muscle memory untuk kau tahu what comes after. Aku kena solat. What comes after. Sama juga macam tu lah. Muscle memory yang kau ada. Contohnya muscle memory ni ibarat macam autopilot tau. Yang aku ni macam engkau tak sedar kau buat, tapi kau tahu kau buat. Faham tak? Kau tahu kau buat, tapi kau tak sedar pun yang kau buat. Aku ada muscle memory dah baru jadi tadi. Apa dia? Iaitu kunci pintu rumah. Asal lah? Aku ada habit di mana kalau aku pergi buang sampah ke, kalau ada orang kat rumah, selalunya aku tak akan kunci pintu. Dan sebelum ni pun bini aku ada kat rumah. So obviously lah aku yang akan keluar tak kunci pintu. So sekarang ni dia dah keluar. Dia dah kerja lah lagi awal daripada aku. So ada satu masa awal-awal tu aku lupa kunci pintu. Kau keluar, aku lupa kunci pintu. Tapi aku terfikirlah, aku dah kunci belum? Dah kunci ke belum? Patah balik lah. Check. Was-was lah. So maksudnya sekarang ni benda tu jadi lagi. Tapi disebabkan benda tu jadi muscle memory, aku dah kunci lah pun tadi. Tapi aku tak sedar. Aku dah jalan separuh sebelum masuk tol, dah kunci rumah ke belum? Patah balik. Faham. Naik atas. Kita lebih kepada was-was, babe. Ayolah, tapi maksudnya tu muscle memory lah. Kau dah buat dah. Muscle memory aku kan, yang paling aku ingat, kalau jadi hari ni adalah aku betulkan ni, aku adjust temperature iron. Maksudnya kau dah sendiri dah autopilot? Autopilot. Macam aku tak sedar pun tangan aku ke situ. Bila aku cakap, dah buat ke belum? Betul. Cukup ke panas ni untuk tudung ni. Sebab kalau kan dia ada 3 kan. Selalunya dia easy, medium, hard. Bukanlah easy. Songok lah. Kau ingat roller coaster. Dia ada macam wool. Iron je kot. Dia ada yang wool sampailah ke fabric punya kan. Cotton lah pun benda silk lah kan apa semua. Tapi selalunya dia ada je yang iron yang macam 1, 2, 3. Okay, tahu. Kau yang plan 1, 2, 3 tu lah. Aku akan automatically setiap kali aku buka iron, aku akan turunkan ke 1. Without kau thinking. Without aku realizing it. Dan kau tak terfikir, tak terlintas pun kena set 1. Dia macam itu rasa memori. Sebab gosok baju perempuan compare dengan baju lelaki, dia tricky sikit. Perempuan memang bermusuh babe dengan level iron tu. Inilah masanya untuk anda kaum wanita luar sana. Saya sebagai seorang pakar menggosok baju wanita. Wow. Obviously kena tukar iron. Kenapa? Kau kena tukar iron yang steamer. Bukan steamer yang pegang tu tau. Dia dia iron yang macam standard. Tapi yang kau boleh tekan-tekan yang dia macam hujan-hujan tu. Tak payah hujan pun tak apa. Shower tu. Dia jadi yang macam sambil kau menggosok sambil kau tekan. Nanti dia keluar haba dia tu itu ialah aku rasa. Tak rich people. Bukan rich people. Investment. Kan? Tak rich people. The investment yang biasa je. The investment. Sebab once you go there, you cannot go back. Serius bah. Aku pernah pergi kita pergi shoot Cheap Thrills. Kita duduk satu hotel tau. Masa tu Kani ada. Kani tengah gosok seluar. Dia gosok sedap cun je. Bila aku nak pakai, asal renyah sangat iron ni. Aku rindu iron rumah aku. Once you go there, you cannot turn back lah.
Tak sangka pasal Ian pun mula jadi entitled. Betul. Dia kan entitled. Tapi maksudnya sudah masanya untuk anda bertukar. Tapi dulu aku ada steamer. Lepas tu dah tak steam dah. Dah start ya. AP kita terhibur. AP kita dia terhibur. Dia tak macam Hajar strict sikit kan kita. Hajar dia kerja konten. Hajar kau punya muka bila masa je akan kena tombok kan dia. Tak, yang ini tak. Dia support kau. Bagus. Aku rasa dia akan support kau lebih. Bagus. Bakal keluar podcast banyak kali. Sebab AP kita sebelum ni Hajar tu dia lebih memihak kepada aku. Oh ya. So bila kita punya AP dah tukar kepada Yamin ni, aku dah foresee dah future kita. Dia akan lebih kepada kau. This year is my year. This year is your year. Okay, so dia bukanlah sebab dia tak steam dah. Tapi to be honest tak pakai sebab dah rosak. Tapi senang weh. Betul. Tapi menyirap kalau tudung. Tudung senang Sebab steamer tu dia tinggi tegak kan. Tak, aku pakai yang jenis yang memang kat bawah. Sekarang ni aku cerita yang selalunya steamer yang sangkut baju tu. Jenis sangkut ya. Itu. Kalau tudung nyirap aku tak pakai tu. Aku memang kena pakai dia punya table tu. Dia punya gosok tudung aku. Bagi aku 1 minit tu dah kira cabaran dah. Maksudnya? Kalau 1 minit tu cabaran, 2 minit aku happy. Sebab senang terlampau senang. Patutlah kau tak offer kan nak gosok tudung aku kat Chip Thrill. Sebab iron tu bukan iron ni. Aku tak berani pakai iron yang pakai set tu. Sebab aku tak pandai macam kau nak set. So aku pakai batu je. Cuma aku masalahnya kalau ada batu Swarovski lah. Sebab dia akan terlanggar. Kalau terlanggar tercabut. Iron, steamer, tudung, batu Swarovski. Tak tahu lah batu tu apa. Bagi batu lah mana-mana kan. Tak, tapi kan kau rasa kan perempuan dengan lelaki kan, kalau bagi iron tudung, iron baju lah kan, lelaki particular tak? Aku particular. Dan aku menyirap gila kalau gosok baju perempuan kau pengen lelaki. Okay, baju yang kau sekarang ni tak gosok babe. Aku ada habit beli baju yang tak payah gosok. Baju ni kalau gosok masalah ni. Sebab nanti kan straight tak cantik. Banyak kedut. Tak cantik. Tapi ada satu baju macam perempuan, macam ada romper-romper tau. Romper? Dia macam apa tu, macam yang macam skirt tapi kan skirt. Kat baju tu. Ruffle lah. Hui, kalau bagi aku. Dia macam pemplam-pemplam tu Pemplam. Yang dekat pinggang. Dia aku ni bini satu baju tu dia macam ada 3 layer pemplam tu. Satu kat sini, satu kat setengah, satu kat bawah. So aku akan, kalau dia bagi baju tu, yang tolong gosok, aku akan menyumpah tu. Baju ni boleh buang lah. Sebab susah. Sebab dia satu dia ada kan, dia kalau cantik dia wavy. So bila kau gosok dia akan jadi keras straight. So untuk kau gosok dia jadi cantik, so kau kena buka dia dan gosok. Dan dia banyak hal lah. Itulah gunanya steamer yang berdiri tu. Macam susah. Satu bajunya pasal aku nak kena invest satu lagi. Tapi tu lah ni. Tapi yang pentingnya Haikal sayang bini babe. Gosokkan baju bini. So cute. Dia tak dah cute. Cute lah. Bagi aku tu dia terapi. Sebab kau suka lah maksudnya. Dia kan suka. Kau tahu tak? Susah siut nak cari lelaki suka gosok baju. Apatah lagi perempuan. Aku tak suka gosok baju tau. Perempuan suka gosok baju. Aku tak suka gosok baju semasa era pakai striker yang level lain. Pakai striker ni, dia kepuasannya bila kau tahu baju kau tu straight. Dia tak straight lah. Dia tak haluan kiri lah. Tak haluan kiri. Betul. Try lah. Macam mana mahal kan? Ribu kan? Ribu lah. Tapi bagi tak payahlah nak buat macam alah ribu. Tak payah. Dia dah try humble lah. Tapi tak boleh dah humble. Tak boleh humble. Tak, aku beli tu sebab aku cakap bini aku ini investment. Maksudnya aku rasa dah 3 tahun dah aku pakai. Dan dia memudahkan hidup aku sangat banyak. So kalau baju aku tak bergosok tu, maksudnya aku malas. Bukannya tak suka gosok. Sebab dia senang. Try lah beli. Siapa yang kat luar sana cek beg kuning. Ada kat atas podcast ni ada beg kuning. Cek beg kuning. Siapa yang nak guna? Sebenarnya aku dah separuh tertarik lah. Tak betul. Aku akan buat demo video untuk kat TikTok. Lah banyak-banyak. Aku tunjuk macam mana kepuasan guna. Siapa yang nak gunakan klip ni, siapa yang tengok podcast ni dah meluas kat TikTok tau. Sebab apa yang aku cakap, macam kita cakap, ada orang tag aku kat video ni. Kenapa tag? Aku tanyalah, kenapa tag? Hari tu cakap kat podcast. So kepada mereka yang dekat TikTok nak gunakan klip saya ni untuk jual. Boleh. Guna. Saya bagi. Gunakan. Dan saya buat video nanti gunalah, tak kisah. Apa kalau isteri marah kita jawab. Gunalah sekarang orang cuit konten sepah. Tahu tak apa. Okay. Apa kitanya tujuan? Tujuan kita hari ni dah separuh podcast borak tak borak lagi. So kita nak orang kata imbas kembali lah 2023 kita. 2023 kau start macam mana? 1 bulan lah.
Terima kasih. Terima kasih. Aku triggered dengan ada satu komen sebenarnya dekat dia cakap apa? episod mana tah? Boleh kita boleh revisit komen tak ada so. Episod tahu dengan yang students tu kan. Aku tengok banyak positif. Lepas tu aku tak tengok banyak positif. Lepas tu ada satu, biasalah kan kita manusia. So aku akan baca komen-komen yang negatif lah. Yang positif tu alhamdulillah, terima kasih siapa cuba. Salah satu dia kan macam dia annoyed dengan topik Syapa kata dia macam Syapa ni semua benda Haikal buat semua tu dia nak marah. Ada komen tu? Ada. Aku maybe episod tu ataupun episod lain lah, tapi podcast lah. Maksudnya apa yang aku buat kau marah? Aku rasa tu enjoyment untuk aku pun. Kenapa kau tak faham? Tak, bila kau dapat jumpa seseorang yang kau boleh buat dia annoyed dan kau rasa happy dan dia pun tak ambil hati, tu satu achievement ataupun benda yang kau jangan hilang benda tu. Tapi aku rasa kan Yamin macam enjoy juga benda ni. Aku rasa lelaki ada kan dia suka annoy kau orang dan dia suka dimarah sebabkan dia annoyed. Itu satu enjoyment tu. Kenapa rasa enjoy ya? Dia ibarat macam, aku rasa sama macam kalau kau tanya stand up comedian kot. Kalau kau boleh buat orang gelak dengan lawak kau, aku rasa sama je kot. Sebab asalkan dia tak annoy kau jenis yang nak marah-marah betul tau. Kau tahu kau annoy tapi kau pun enjoy benda tu. Itu achievement. Aku rasa Yamin pun suka. Nanti kita tanya nanti. Sebab kau komen tu kau terasa. Aku bukan nak terasa. Aku macam Aku dengar yang halus tu. Mungkin tahun ni aku berhenti ada recap ni. So tak nak kerja dengan Yamin. Okay, so dia tak adalah trigger aku. So kau bersalah ke sebenarnya? Dia rasa so benda ni aku dah better aku come clean lah sebab kau dah cakap dekat IG. Sebab aku bukanlah risau, it's just aku tak nak orang salah faham relationship kita dua orang. Aku cakap pasal tu. Komen Sina. Bercakap pasal tu. Aduh, dia orang couple ke? Mampus. Terima kasih atas komen tu. Maksudnya terima kasih atas concern, tapi tak ada kita orang kawannya. Geli lah. Okay. Tak, okay, aku just nak clarify tentang dynamic relationship kita. It's just macam sebab aku takut nanti orang terbiasa tengok macam tu, and then orang akan ada, probably orang takut orang akan ada satu perception lah macam kau pembuli, macam aku pembuli. So I don't want that. So apa yang aku just nak viewer ataupun orang luar yang di luar circle kita yang tak kenal kita secara mendalamnya, aku just nak diorang tahu aku bully kau memang nampak dekat kamera. Yang kau bully aku tak ada siapa nampak. Kita kena pandai lah hidup kan. Itu aku reply kat kau. Hidup ni semua konten. So orang macam nampak kau handsome, so aku rasa bengang kat situ. Orang macam nampak kau tersakiti, tapi aku bad mood. Macam tu lah. Orang nampak aku tersakiti ke? Aku sampai tak adalah. Aku takut orang nampak macam tu. Sebab dah ada comments keluar, siapa ni kalau dengar Haikal macam tu. Tapi to answer the question, mungkin ada mungkin ada pendapat macam tu. Sebab mungkin komen tu ada like kan. I don't like tak? Tak sure, tak tengok. Mungkin ada orang yang macam bersependapat macam tu tapi tak komen. Tapi saya clearkan jugalah. Saya memang macam ni. Saya memang suka menyirapkan orang. Tanyalah co-workers yang lain. Cuma base levelnya saya paling suka menyirapkan Syafa. So ada je comeback tu lagi sedap. Tak, maksudnya bila Haikal bagi orang lain menyirap, benda tu tak keluar kat mana-mana. Faham tak? Dia keluar lah. Tapi dia punya kepuasan tu tak sama macam mana kita annoy dengan Syafa. Tu saat aku lagi enjoy annoy Syafa. Sebab aku dah try annoy dengan banyak orang. Ada yang meluat, ada yang tarik muka. So tak best. Tak best. Sebab okay, aku punya prinsip dalam hidup, kalau aku buat lawak ataupun aku annoy kau, kalau kau boleh balas balik, you are my friend. Faham. Sebab aku jenis kalau aku open dengan kau, the vulnerability, kalau kau boleh attack aku balik, I'm happy. Sebab ada orang macam, aku tahu lah kat luar, orang macam kalau kau kena bahan, lepas tu aku bahan balik, kau tak terima, tu something wrong. Kau tak ada kawan aku lah. Tapi ni kan modal untuk anda jumpa saya kat luar. Janganlah bahan kan bila jumpa dekat Bazar Ramadan. Tak, maksud saya in terms of friendship kot. Dia macam mana we are super close. Kiranya aku dengan kau akan communicate on daily basis lah. Walaupun kita tak jumpa beberapa hari kan, tetap juga akan message. And basically most of it pasal kerja lah.
Sebabnya kita tak ada. Yelah, dia kan start kerja. Dia kan start kerja. Dia bawah tu lain. Lepas tu dia dah start kat bawah tu. Sebabnya tapi to be honest kan, serapat-rapat kita, we don't have any business out of office kan together. Maksudnya bila dah balik office, bila dah balik konten semua, aku pergi mampu muka kau. Aku pergi mampu muka aku. Sebab aku rasa kita ada komitmen masing-masing. So kita orang, Aku rasa maybe sebab tu kita rapat kot. Sebab kita ada macam masa dekat office. Aku rasa kita pressure benda tu lah. Betul lah. Kalau kita buat benda ni, contoh aku close friend macam kau kat luar, dia magic tu dah tak ada tau. Betul. Macam mana aku dengan band, kerja je kat luar pun dia. So magic tu dia kan dah hilang. Maksudnya dia jadi, dia sana lah, macam benda tu kau dah biasa dapat, kau tak rasa benda tu. Macam dengan kau ni, aku dapat bawa dengan kau macam ni, kat sini je. Kat luar pun ada juga. Yelah tapi tu, untuk keluar luar norma kerja, contohnya Syafa jom kita pergi PD, bini aku terasa. Bini aku terasa tau. Tak ajak kau. Asal Syafa tak ajak Syafa tak ajak you. Tak apa, biar hantar. Aku tak ajak kau sebab aku tahu kau memang tak bersekongkol dengan kawan-kawan kerja di luar waktu bekerja. So that's why memang tak ada ikut nama kau. Dari perspektif tu di mana aku tak kawan office kat luar. Bukan tak kawan, maksudnya aku macam limit. Kita orang tahu kau ada dua persona yang berbeza. Maksudnya kau dekat office lain dan kau kat rumah lain. Aku tak tahu macam yang kat rumah tu kan boleh kalau kau nak bagi tahu kau orang. Dr. Jekyll, Mr. Hyde tu. Kau kat rumah aku tak tahu selain daripada suka gosok baju. Tapi macam tu, to be honest aku tak pernah, kita tak pernah macam keluar tak. Maksudnya dengan family lah. Maksudnya kau dengan family kau, aku dengan family aku. Dan tak. luar pun kalau jumpa wedding macam tu kan, kita tak ada macam. Tapi kalau kau nampak aku pun, itu bukan aku yang kat rumah punya watak. Kau akan bawa watak yang kat office. Kau kat rumah pendiam pendiam. Aku lebih banyak masa habiskan masa aku kat bilik aku dan bertakafur ataupun memikirkan apa yang aku nak fikir. Bencinya lah bertakafur ni, bertafakur. Kok ia pun nak nampak-nampak warak tahun ni. Habiskanlah dulu. Tapi tu lah, aku dah terbiasa kot. Sebab tak apalah, nanti aku, kalau kita orang nak buat apa-apa. Terus aku join. Tak. Aku tak ajak kau. Kau ajak bini kau. Ajaklah dia. Aku rasa dia memerlukan ramai kawan untuk dia rasa to enjoy the life. So kau akan ajak bini Aikal lah. Aikal tak ada tak apa. Please lah, jangan ajak bini saya. Yang luar tak boleh. Suka saya je. Kalau yang luar ajak, masalah lah aku. Kau nak try bini aku ke apa. Tapi tu lah, sebabnya macam kau, okay, dekat office aku punya kawan baik, kau Apai. So Apai dengan kau lain tau. Dinamik dia. Dinamik dia lain. Maksudnya bila dengan kau, kita macam baik kat office, tapi kat office je. Luar ni memang kita tak ada business together. Tapi kalau macam Apai dekat office aku baik, dekat luar pun kita rapat juga. Maybe sebab tu kita orang tak boleh buat konten sama kot. Mungkin lah. Kan? Aku rasa kita maybe sebab kita boleh macam buat konten together. Walaupun muak agak kan, asyik lepas kita. Tapi sebab aku macam tu. Sebab aku appreciate silence tau. Aku appreciate silent. Silent tu maksudnya, kalau aku diam, ataupun kalau kat rumah aku diam, itu maksudnya aku tengah fikir. Bukan fikir, aku dalam mood, dalam me time kau. Aku dalam zone aku. Bila aku tak suka banyak bercakap, sebenarnya aku rasa dibawakan daripada kecil. Tapi kau extrovert kan? Aku tak tahu. Aku tak ada define benda tu. Kalau kau tanya aku rasa kena pergi jumpa doktor aku untuk define benda tu. Tapi tak payah jumpa doktor. Introvert kan extrovert boleh tahu. Apa benda kau nak jumpa doktor. Aku tak nak self-diagnose lah. Tak lah, introvert you know lah. Kalau macam aku, introvert. Okay, aku bagi kau decide. Kalau aku kat office, kau nampak aku extrovert kan, kawan dengan semua orang. Kalau aku kat luar, kalau contoh aku dalam keadaan aku yang sorang-sorang, I don't know you outside of the office. Okay kan, aku bagi situasi. Aku bagi situasi. Kalau aku kat luar, kalau aku pergi kedai makan, contoh aku nak makan dengan mamak sorang-sorang, aku okay. Dah aku lagi okay kalau orang tak kenal aku. Aku lagi enjoy benda tu. Kalau contoh aku pergi mall sorang-sorang, kalau kau pergi sorang-sorang, tu tak bermakna kau introvert ataupun extrovert. Maksudnya aku tak nak ada interaction. Aku rasa deep down everyone is introvert lah in their own way. Itu ya, aku macam mana nak classifykan hidup aku ni. Aku introvert ke extrovert. Sebab macam kau lain tau. Macam kau you know how to socialize. Aku tak pandai socialize. Tu masalahnya. Tapi aku masalahnya tahu. Kan berbeza kan. Masa kalau kita macam ada kerja dekat luar yang together, kan lain, kau lain, aku lain. Even macam orang tegur, ingat, remember Hakim Parker cakap. Bukan Hakim Rosli, kita nak interview. So Hakim Parker cakap kan,
Syapa macam waktu dekat event diam. Oh, dia tegur Dia cakap. Oh. Dan dia cakap lah, sebab tu kau pun cakap, kau lupa, kau je cakap dengan dia, oh Syapa lain sikit kalau. Oh, sebab aku cuba nak validify kan sikit lah. Which is aku okay je, sebab itu memang aku. So kalau macam, that's a reason why aku jarang pergi event dan socialize dengan orang, because I don't know how to socialize with people. Oh, kau macam Haze lah. Haze macam kau. Ya ke? Haze macam kau. Sebab aku pernah pergi event talk dengan dia. Yang talk tu aku tahu apa function aku situ. Sebab aku rasa Haze boleh carry seorang. Dan thank you lah Haze sebab ajak. Kena nampak something yang aku tak nampak dari dia. Tadi aku nampak macam tu Haze bila atas pentas, bila dia diberi soalan untuk berjawab, dia bagi all out lah. Tapi bila dia dah habis, dia turun pentas, orang macam kerumun dia, aku nampak dia sedikit tak selesa. Bukan tak selesa, dia lebih kepada reserve. Dia macam reserve. So aku rasa tak tahu lah kalau siapa-siapa yang boleh self-diagnosekan kami ni boleh tak payah nak self-diagnose. Benda ni tak payah self-diagnose. Tak lah, mungkin diorang tahu term-term yang sebetulnya lah untuk kita deep down, deeper kan. Tapi aku nampak macam tu lah, macam Haze kalau kat luar dia diam. Melainkan kalau kita tegur. Kalau orang tegur mungkin dia macam dia tone even down. Aku kalau orang tegur pun, aku punya conversation akan die down. Tapi takkanlah aku tegur kau kat luar. Faham lah kan kita kalau kat kita, sebab kita memang kenal. Kalau orang yang ni lah, aku tak pandai socialize, aku tak pandai small talk. Wah, aku pandai small talk. Dengan orang-orang baru aku memang ada masalah untuk small talk. Tapi aku ada masalah kalau orang tu, kalau dia dah start small talk tapi dia tak pandai nak main small talk. Aku dah cuba buat contohnya aku dah buat baik, dah cakap-cakap ajak sembang, tapi kau macam tak bagi respon, so aku potong lah. Aku adalah orang yang macam tak adalah tak bagi respon, tapi macam kau jaga-jaga aku ke akan run out of idea apa benda aku nak cakap apa ni. Itu sebenarnya kalau siapa yang jadi orang yang small talk ni, please bagi soalan. Aku dah jatuh je. Kalau kau jangan bagi statement, kau bagi soalan. Orang suka borak macam bagi orang selesa lah. Ini pun aku belajar daripada satu video dekat YouTube. Dia The Art of, bukan art lah, dia cerita pasal, aku rasa aku dah post kat story, pasal nama host ni, nama dia siapa, bukan David Letterman, seorang lagi rambut putih, Conan O'Brien. Sebab dia diagnose lah, dia tengok cara diagnose favorite word kau ke 2024. Boleh jadi. So dia tengok cara Conan tu interview dengan orang tak selesa. Dia akan cuba tanya soalan, dia tengok orang tu cara dia jawab. Kalau cara dia jawab macam sepatah-sepatah, kau tahu dia tak selesa, confirm dia tak selesa, confirm dah, obviously tak selesa. So cara untuk counter that ialah soalan kau bagi tadi tu, kau bagi balik jawapan berdasarkan diri kau. Contohnya kalau macam saya macam ni, lebih kurang macam tu lah. Macam pernah makan macam small talk, dia start small talk kan, macam ni contoh conversation dia. Kau pernah tak makan dekat kedai warung tepi jalan tu? Pernah. Sedap tak? Not bad lah. Kadang-kadang pernah nampak dia jalan selata-selata kan. Tu lah, kedai tu dulu kau tahu tak, kedai tu bagi dia selesa. Sebab orang yang macam kau ni, sebenarnya kau bukan teruk sangat. Jenis macam tu ialah dia jenis tak berani nak keluarkan opinion, ataupun dia rasa vulnerable kalau dia cakap sesuatu benda tu, takut menyakiti hati orang. Betul tak? Tak juga? Not necessarily. Tak juga Aku rasa lebih kepada interest kot. Dia macam bagi aku, apa benda yang aku realise adalah bila aku dah umur macam ni kan, aku akan selesa dengan bercakap dengan orang yang you can share the same vibe tau. Dia macam kena, lah kalau macam ada kena orang yang kena dengan vibe dia, aku akan jadi manage lah untuk borak yang lama. Tapi kalau macam orang yang macam tak berapa nak vibe sangat, ataupun macam ada, kadang-kadang kalau kita jumpa orang baru, kau mesti akan ada gap kan dengan orang tu kan. Betul. So orang-orang yang macam kau macam susah sangat nak gel, dan aku akan macam tak ada pengisian lah perborakan tu. Perborakan terjangkit perborakan. Tapi kau aku suka sebab you know your targeted fair. Maksudnya kalau kau borak dengan orang ni, kau tahu kau nak borak dengan dia apa. Kau borak dengan orang ni, kau nak tahu, kau boleh switch your code begitu saja. Tapi tu dia ada hazard at work tau. Aku tak ada skill tu. Dia ada hazard at work tau benda tu, aku perasan. Sebab aku perasan bila aku berborak dengan orang, terutama sekali orang yang ada suara juga, which is macam influencer, dia kadang-kadang ini apa yang aku belajar tahun 2023 di mana
betul, aku memang jenis macam suka bercakap dengan orang, suka small talk dan bercakap bagai-bagai. Tetapi aku dah kena refrain myself to give my opinion juga yang half jujur. Betul tak? Aku belajar macam benda tu macam bawa vibe yang tak elok dekat diri aku sendiri. Macam aku self-doubt. Sebab 2023 ni aku banyak jumpa orang yang aku small talk. Dan kadang-kadang aku ter-overshare. Bukan nak overshare tu, nak overshare. Sometimes aku nak bagi kau selesa je. Macam contohnya, aku tak suka dengan benda ni. Dan aku cakap. Aku mengharapkan dia pun macam faham, suka. So sebenarnya dia tak setuju dengan aku, tapi dia tak cakap depan aku. Dan aku tak appreciate benda tu. Kalau aku tak suka benda yang aku cakap je. Ini gosip, babe. Ini dah start masuk gosip. Bukan gosip. Dia somehow macam aku tak suka. Boleh aku tahu siapa? Off record. Tak. Dia somehow macam aku rasa macam feel betray. Sebab apa benda yang aku lash out ni sebenarnya bukanlah literally apa. Dia sebenarnya nak menselesakan keadaan dan borak aje. Tapi kau literally ingat macam benda tu macam that's my totally opinion. Dia salah lah. Macam memang salah lah. Sasar kalau keluar mulut aku, opinion aku lah kan. So aku entitled dengan opinion tu lah. Tapi opinion tu macam disalah erti. Maksudnya sebabkan aku mengharapkan kau bagi opinion kau juga. So kita akan meet in the middle lah. So meaning is dia sama macam debate lah. Aku akan keluarkan statement aku yang half cook. Kau akan keluarkan statement kau yang half cook. And then we came to conclusion yang dah betul-betul masak. Betul. Tapi masalahnya aku seorang je masak. You are not cooking. And then you take my half boiled egg ni bagi kat orang. And then it become half boiled egg padahal aku sebenarnya tengah nak masak telur penuh ni. Faham. Dan dia ni jadi. Sebab tu aku rasa macam lately ni bila aku jumpa influencer, aku tak tahulah. Ni influencer ke? Tak. Bukanlah. Lately ni macam bila jumpa influencer, aku rasa macam aku self-doubt. Kau tak suka aku lah. Sebab? Aku tak tahu. Sebab aku rasa sebab aku berborak ke? Tapi aku rasa sebab tu sama bila aku jumpa influencer, aku dah terus macam bila influencer luar sana yang tengah tengok ni, kalau saya tengah, kalau contoh aku tak borak lebih-lebih bagi opinion kan, so maksudnya aku dah tengah tak selesa dah. Bukan tak selesa dengan dia, aku tak selesa dengan situasi. Tapi dia tak boleh cakap juga it's an individual thing. Maksudnya macam lain orang lain vibe. Ya, lain orang lain cara dia bawa diri dan sebagainya. Betul. So kalau macam kau nak cakap kau rasa influencer tu tak suka kau, nobody bukanlah tak suka kau, maksudnya kau ada rasa macam dia ni tak suka aku ke. My words can be manipulated. Macam tu. Tapi aku rasa mungkin feeling aku benda tu memang ada. I mean like macam not everyone should fancy you. So it's the same case. You don't have to fancy everyone. So maksudnya kalau macam ada bukanlah perbalahan, tapi macam pertembungan pendapat ke ataupun ni ke, tapi jalan bagi aku jalan untuk tidak overshare tu is a good thing. Maksudnya aku tengah approach aku cara berborak dengan orang tu, aku belajar jangan overshare. Jangan overshare. Jangan overshare apa? Kadang-kadang bukanlah overshare macam bagi tahu aku punya suara dalam saiz apa. Bukan overshare yang tu. Dia macam nak overshare je dekat sini dan dalam bagi je lah. Saiz. Ada bagi hadiah ke? Ada bagi hadiah. Valentine's Day. Bawa ada spender. Tapi macam opinion aku in certain issue, macam maybe aku tak lantang dekat social media. Sebab aku tak rasa opinion aku valid, ataupun aku tak takut orang tak diterima. Sebab aku kadang-kadang aku punya opinion tu dia kira macam unpopular opinion, dan somehow tershare unpopular opinion ke orang, dan orang tak ni. So aku rasa macam tak sama wavelength. So aku rasa 2024 aku akan kurangkan overshare. So siapa nak korek gosip dengan aku memang tak dapat Betul. Tapi kalau Mak Luffy tak dapat dah korek gosip. Tapi kalau macam Haikal, engkau bukannya orang yang gosip tu. Kau tahu bila aku overshare kan? Kau faham kan? Kau tempat kadang-kadang aku dah overshare kan? Aku memanglah faham. Tapi entahlah, I mean like if it works for you, kan? And then benda yang kau overshare, bagi aku lah all this while tak adalah macam over ke apa ke. Yelah, tapi tak orang lain memang akan macam tu. Even aku yang tak share apa-apa pun ada je orang tak fancy. So it's basically sebab kau pergi Muay Thai. Jangan start but I mean like macam maybe kau boleh je overshare, I mean like jadi diri kau yang sebenarnya, but to certain circle tu yang kau tak tahu nak differentiate. Maksudnya kau rasa dia okay. The meaning is sebab aku tak ada, okay lah kawan baik aku pun ada band,
Mim, Amri, 3 orang. Okay. Itu yang aku cakap aku boleh overshare dan kau takkan cerita kat siapa lah. Lain daripada tu tak ada. Dan tak payahlah cerita overshare benda-benda yang macam Okay, menjadi seorang yang suka selalu borak ni, dia akan jadi tendensi untuk overshare tau. Sebab bila kenapa aku sangat berterima kasih podcast ni wujud. Sebab aku belajar, first dia ajar aku bertutur. Untuk mereka yang ada masalah pertuturan macam saya. Betul. Aku kan jenis fumble, cakap kadang macam tak habis ayat tu. Kan? So podcast mengajar aku benda tu. Dan satu benda ialah bila borak tu tengah spicy, aku kan cuba nak spicykan lagi tau. Faham tak dengan soalan-soalan tu. Dan masalahnya benda tu terbawa keluar. Maybe kau kena alter sikit code role tu. Maksudnya sebab macam contohnya dekat dalam conversation kan, most of the time aku pun akan ada rasa self-aware tu. Maksudnya aku ke yang paling menonjol dekat dalam conversation ni. That stops me. Bila aku dah start ada doubt tu, I don't want to be someone yang terlalu menyelah in every kind of discussion tau. Sebabnya aku percaya semua orang ada cerita. Bukanlah semua orang ada cerita. I mean like macam okay lah aku dapat contohnya kalau tengah berborak kan. Okay, contohnya macam even macam dalam circle aku, Yaya, Adriana, Syama, Mia, semua host. Semua memang loud, memang lantang, memang opinionated dan sebagainya. Tapi kalau kau tanya dia orang, mesti dia orang akan agree ni. Antara yang paling tak banyak cakap adalah aku. Aku hanya mendengar, bagi punchline dan react saja. Yang paling banyak bercakap aku teka tak payah teka. Semua banyak cakap. Semua bila dia orang dapat dia orang punya turn memang akan cakap. But okay, which is okay je lah. So bila aku adalah seorang yang memerhati. Kalau aku nampak semua orang bercakap semua, aku tak akan cakap. Aku tak akan. Betul. Aku akan keep it to myself je lah. Tak payahlah berlumba-lumba nak react tu apa benda orang sebelum dia cakap macam tu. Aku belajar benda tu masa buat podcast juga. Di mana masa aku edit. Kalau semua bercakap, siapa nak diam? Faham. So sekarang ni kalau contohlah, sebabkan aku yang edit sendiri, untuk mereka tak tahu, bila orang tengah bercakap rancak, aku cuba untuk diam. Kalau bagi contoh yang senang ialah di mana punchline dengan asap mutah. Okay. Punchline Kyochon. Okay. Aku dah simpan dah. Aku boleh masuk anytime. Tapi aku tak nak kill the vibe bila tengah serious. So terus aku letak kat ujung. Faham. So aku belajar benda tu. Jangan kill the vibe. Which is aku kadang terlepas pandang lah. Kadang bila aku edit macam, aku terpotong orang ni cakap lah, tak sedap lah macam tu. So aku belajar jugalah untuk tahun 2024 ni, untuk kurangkan potong orang cakap. Sebab aku tahu walaupun podcast ni jenis style berborak, bukan forum, tapi bagi aku adab dalam mendengar tu kena ada. Betul. Lagi-lagi untuk orang yang memang dengar kita bercakap ni. This brings me something to ponder upon sepanjang. Ponder upon, okay. Nak masuk punchline ke cepat Podcast 101. Tak, maksudnya aku rasa mungkin tahun ni aku nak make friends dengan new people yang really my age. Kau kawan dengan semua tak sebaya kau ke? Tak, aku tak ramai kawan yang sebaya. Kalau kawan aku yang sebaya pun semua macam kita. Maksudnya aku nak kawan dengan orang yang bayar aku, tetapi macam different profession, different macam corak warna hidup dia beza. Betul. Sebab apa? Sebab all this while memang aku perasan kalau aku berkenalan dengan orang baru, orang yang lagi muda, aku cepat selesa. Maksudnya aku cepat nak borak sebab dia orang akan tanya. So kalau diorang akan tanya, and then apa yang diorang tanya adalah within aku punya knowledge. Faham? Kak Syapa ni macam mana ni, macam mana? Kak Syapa ni macam mana? Kak Syapa, what do you think about this? I always have answer for that. Tapi aku nak try bergaul dengan people like really my age and above. Maksudnya umur, tahun ni aku 37. Aku nak kawan dengan orang umur 40-an untuk tengok sama ada aku boleh masuk ke tak dekat dalam circle ni. Sebab to be honest sekarang aku tak ada tahu yang umur 40-an. Ada seorang dua, tapi kita orang selesa berkawan is because we share the same wavelength. Aku nak orang yang di luar wavelength aku nak tengok aku boleh gel ke tak.
Faham. So dekat situlah macam aku boleh, maksudnya aku boleh masuk. Sebab sekarang ni masalah aku adalah aku tak boleh masuk dengan semua orang. And then aku nak jadi yang macam tu. Aku nak jadi orang yang macam tu, yang macam kau tak payah, you don't have to be so kau bukannya maksudnya nak fake kat diri sendiri ke apa, kau nak blend in dengan orang ke tak. Aku nak ada interest dengan semua jenis orang. Faham. Regardless ada cerita ke tak ada cerita ke, I want to be macam I want to feel interested knowing you. Kalau umur 40 selalu perempuan gimana? Tak tahu I mean kebanyakan dia ada banyak lah. Dia ada banyak golongan T20 buat ni, golongan P40 buat ni. Okay. Kita pergi M40 lah. M40 lah. I don't know. Cafe hunting ke? Cafe hunting Tak, aku tak tahu. Aku throw je. Sebab kalau zaman bayi aku diverse dah. Kalau umur 30 sana ni kan. Ni circle yang aku nampak lah. Circle yang aku nampak umur aku caku ni lah. Sama ada dah main saham ataupun jadi orang berjaya ataupun dah jadi somebody dalam company diorang. So kalau aku nak berkawan dengan yang macam kau punya situasi ni, orang macam tu lah aku nak cari. Tapi aku tak terlimit kepada itu. Maksudnya aku tak ada limit kepada I just want to know more professionals, orang yang bijak pandai. Tak, it doesn't have to be that interesting conversation pun. Faham tak? Maksudnya aku nak I just want to know, adakah aku mampu untuk, kalau kata kita nak buat show, kita orang akan buat satu show nama dia Sesat ni mana akan pergi kampung ke kampung dengan Yamin lagi, which I don't know why. Pergi kampung ke kampung. So aku nak tahu aku boleh tak gel dengan orang kampung tu. Sebab sekarang ni aku kampung-kampung, tapi aku tak kawan langsung dengan orang kampung. So kampung-kampung? Mak aku kan duduk kampung Batu Pahat. Aku tak kenal pun orang kampung. So I want macam tahun ni maybe aku nak buka sikit kot mata aku. Instead of inviting people into my bubble, aku nak pergi bubble orang pula. Kau tahu macam mana tips aku nak rapat dengan orang tu tanpa mengira status? Kau kena banyak tengok video dan kena banyak tengok orang. Video apa? Video tu kalau video maksudnya macam kalau kau ada social media kan, contoh TikTok. Contoh kau tengok budak-budak orang bayi kau, ada kat TikTok lah. Kalau ada terjumpa lah. Tengok macam mana diorang borak. Sama juga macam aku tengah nak fikir sebab aku tahu cara tu tapi aku nak translate dalam bahasa. Senang cerita, aku boleh orang kebanyakan macam kita lah. Kebanyakan macam contohnya tukang masak contohnya. Tukang masak ataupun orang yang macam-macam lah. Aku dah tahu dah nak borak apa. Sebab apa tau? Sebab aku tahu apa interest diorang yang paling besar. Contoh macam mana lah, susah nak explain. Susah nak explain sebab apa? Sebab benda tu ada kat Pink. Aku nampak. It's a talent. Dia bukan talent. Dia tu kena belajar. Macam Reza akan main kita pun ada benda tu. Aku perasan. Di mana dia boleh berborak dengan pelbagai lapisan masyarakat tanpa nampak dia outsider. Tak nampak awkward langsung. Tak nampak awkward. Dia memang kena selalu dengar orang borak macam apa. Aku satu training dia dan selalu berborak. Kan? Betul tak Reza? Cara nak, kalau contoh cakap dengan pakcik kampung macam ni. Macam mana? Kalau dengan bandar macam ni. Dia memang pengalaman kan. Itulah lagi satu lah dengan orang tua. Aku tak pandai weh. Aku jealous gila dengan cousin aku sebab dia perempuan tau. Cousin aku yang lain tu kan. Dia memang boleh blend in dengan orang tua begini saja. Aku jealous gila sebab aku awkward tau kalau dengan orang tua. Sebab dia dah faham nak berborak dengan orang tua. Aku tak master benda borak orang tua tu. Tetapi orang tua tu sebab dia kena banyak bergaul. Bila aku buat pagi di Sina, somehow aku tak rasa berapa awkward. Sebab aku tahu lawak-lawak Abang Jeb dengan Abang Rahim macam mana. Generasi itulah. Generasi tu. So kita kena pandai masuk juga. Itulah Eka. Macam bila dengan Putra, bila dengan Putra dengan Falik, aku dah tahu dah macam mana lawaknya. Tapi sebenarnya banyak daripada bergaul. Dan aku terus aku macam terbalik pada point tadi. Aku tak kisah pun kalau kau nak bahan aku. Contohlah orang tua bahan aku, budak muda bahan aku, orang bayi aku bahan aku. So aku tahu dah dari bahan tu, aku dah tahu dah
lawak dia ni, macam mana dia punya, macam mana lawak dia jenis dia. Dan kita kena belajar menerima lah. Kalau kita nak jadi orang macam tu. Aku okey je. Macam abang Gak tadi cakap aku potong usus semua, aku okey je. Tapi hinggap lah. Tapi okey je. Tak adalah aku marah. Sebab orang macam tu, bila kau buat lawak, kau kena macam kau jangan kau ajar Kalau contohlah aku dapat situasi yang sama, macam kau macam tu, kan potong usus ke? Oh, tak adalah bang, mesti saya sikit-sikit je. Aku cakap pinggang weh dekat itu tadi macam penat dah. Macam yalah. Tapi aku tak tahu macam mana. See, macam comeback so aku macam tak tahu macam mana. Tapi kalau how you react. Tapi itu semua kena, bukan nak kata belajar, sini kena banyak jumpa orang buat. Benda memang tak biasa macam tu pak. Macam orang kan selalu cakap macam, macam nak jumpa orang baru tak tahu nak berkawan. Try je. Biasa kena reject. Tapi at least kau dah tahu, kau dah ada pengalaman tu. Pengalaman tu yang susah nak beli. Contoh macam mana nak rapat dengan budak kecil. To be honest, aku tak suka budak kecil tau. Disebabkan anak aku, dengan pengalaman anak aku lah, baru aku berani macam jumpa anak orang macam nak cak-cak. Dulu aku tengok macam awkward. Macam aku nak buat apa dengan budak kecil ni macam aku nak main dengan dia Tapi bila dah ada anak, sebabkan pengalaman tu, baru ada. Try lah lepak-lepak kedai. Kalau makcik-makcik selalu gimana? Kendurian. Try ada satu table. Ya tu macam mahal-mahal sebab kan. Bila sekarang ni, bila ada kenduri Chester Mara, aku kan lagi pergi lepak dekat meja orang tua. Macam bini aku rasa, sampai ke bini aku rasa macam aku ni kena pulau ke? Sebab aku tak lepak dengan table yang orang-orang muda. Bukan aku tak lepak, sebab sekarang aku suka dengan orang tua bersembang. Aku cerita. Okay, kita tahu kita bukan anti-vaksin. Okay, faham. So bila kau dengar orang tua borak pasal ni agenda, dia seronok. Tapi kau jangan reply. Yelah. Adab kan? Adab lah, kau dengar lah. Betul lah tu. Betul. Bila dia dah borak macam tu, dia akan selesa kau. Kau carilah. Lepas nanti kau akan borak berdua dengan dia kau akan dapat ilmu yang kau takkan dapat semasa borak table besar. Betul. Apa kalau lelaki pakcik dengan anak muda, selalunya ilmu apa dia bagi? Macam-macam ilmu lah. Tak ada ilmu yang teruk tu. Dia bagi... Siapa cakap ilmu teruk? Sebab awak dah smirk tu. Ketul-ketul. Tak, maksud aku ilmu apa? Ilmu macam... Ilmu kehidupan lah. Pengalaman lah. Sebab kadang-kadang diorang tak nak. Diorang sebenarnya orang-orang yang berusia ni, diorang suka sharing tau. Cuma diorang... rugi. Okay, lagi-lagi di zaman internet, zaman social media, di mana opinion orang selalu akan dipangkah. Lagi opinion orang yang berusia, ialah kau tu boomer, kau tu tua. Tu zaman dulu-dulu. Tapi bila dengar dia borak, itu yang akan bagi aku macam humblekan aku. Di mana diorang punya pengalaman ni, kalau tak ada siapa yang diorang nak bercerita, pengalaman tu akan mati kat situ je. Betul. Terus aku suka dengar. Tak tahu lah kalau ni pasal aku tak suka share dengan orang sangat tau. Kalau nanti kalau pergi orang kahwin, kalau aku duduk dengan meja orang tua, nanti cakap si ada dia korek tu. Tapi how to make it interesting tu? Sometimes apa benda yang dia cakap aku tak rasa menarik pun. Macam mana? Inilah sebabnya kita buat podcast exercise tanya soalan. Kadang kita tak perlu nak blend in pun, tanya soalan je. Abang macam mana macam tu kalau macam ni macam mana okay. Kadang-kadang kita tak akan masuk benda dalam otak kau. Betul. Tapi sama kau nak ada moment. Even macam aku selalu lepak dengan ingat tak kita buat muka buku kan, luar kan. Kan aku selalu lepak dengan Abang Gina tu, apa semua kan. So itu adalah aku cuba nak boleh lah belajar. Benda macam tu lah. Tapi aku macam takut, aku awkward lah. Dengan Abang Usup. Buat Abang Usup. Abang Usup Abang Usup yang rambut yang paling berusia lah. Tak tahu nama dia Abang Usup ke apa. Tapi sebabkan aku kurang ada sampai aku dah boleh bergurau. Dia dah boleh gurau macam dia nak pergi hanyai. Dia nak pergi hanyai. Aku cakap lah, bang tak segar golok lah. Sebab aku dah selesa. Sebab dia pun tahu aku macam mana. So dia dah selesa. Tapi tu kena pengalaman lah. Yelah. Okay, ni pemberitahuan untuk podcast festival. Kami mungkin 50-50 untuk pergi. Kami tak confirm lagi sebabkan ada kekangan isu semasa lah. Jadi kalau kami tak ada, kami minta maaf sangat-sangat. Kalau mungkin ada yang beli tiket kerana kami, tapi tak ada pula orang mengaku beli tiket kerana kita kan. So tak ada serba sangat. Bila kalau ada orang dah cakap kami beli sebab nak pergi tengok Haikal dengan Syafa. Kalau ada yang dah beli tu, kalau ada yang dah beli tu, mungkin kita akan buat ni lah. Kita akan buat kita akan jemput lah. Kita jemput dia orang datang studio lah. Kita buat ada satu komen kan? Komen yang dia kata tak nak ajak orang biasa ke sharing. Which is okay. Aku okay gila.
Kita akan jadi ML lah. Dia tapi at least kena bawa cerita best lah, yang bertahan sejam. Faham? Ataupun setengah jam. Tak ada masalah. Setengah jam pun tak apa. Kita boleh buat 2 session. Tak ada masalah. Aku rasa nanti kan aku nak buat satu hari podcast. Tak tahu if this is doable or not. Kita buat macam open public viewing. Kita podcast and then record and then ada orang sama. Sebab maksudnya aku rasa orang public tengok kita. Datang lepak-lepak kat sini semua. Bawa air sendiri, makanan sendiri. Menarik tu. Tapi segan pun. Tak segan lah. I mean like macam it's a close ni. Tak payahlah ramai-ramai. Kau expect berapa orang? Kita macam 200. Kiranya macam 4-5 orang semua. Aku rasa kita try nak buat public viewing. Boleh. Tapi sebab studio kita ni dia tak besar. Tapi aku rasa to have like 5 people, 6 people, up to 10 people untuk duduk and then sembang whatever you want to sembang. Kita akan buat tu sebulan sekali lah. Menarik. Sebulan sekali untuk tahun 2024. Kita akan pilih sesiapa yang bertuah. Tak payah pilih sesiapa bertuah lah. Yelah, kalau kita public kan tiba-tiba ramai kan datang. Tak adalah, tak ramai. Kita dah tak ada makanan. Tak kena, syaratnya kena buat makanan sendiri. Kita tak ada ni. Aku tak rasa orang nak ramai datang. But it's good to have like people who want to talk to. Sesiapa yang nak berborak dengan kita orang, they can come. I mean like we leave the topic open for that day. Yang boleh keluar TV dan juga yang TV tidak menyentuh sensitiviti masyarakat lah. Anda tahulah apa kan. Janganlah tanya macam mana cara nak itulah dia. Jangan tanya. Yelah itulah. Boleh kot. Tapi kita kena background check lah. Kenapa? Background check. Sebab dia datang ke tempat kita ni. So tempat kita ni kan sacred juga. Sacred bukan secret. Sacred. Tak apa, kita ada Yamin. So Yamin akan jadi guard. Dia akan datang. Dia akan jadi assistant producer dan dia jadi tag team. Tag team tu kalau anda selalu pernah pergi sepatu ke ataupun GV ke, ada orang yang atur-atur kat nak duduk. Yang marah anda suruh duduk mana tu, itu tag team itu Yamin nanti dia akan buat kerja tu. Boleh? Ataupun untuk percubaan, nanti aku rasa kita just letak je dekat IG and then we just contact je lah siapa yang nak pergi. Whoever said yes. Bagi tahu topik apa yang anda nak borak, tanya pekerjaan anda, umur, dah kahwin ke belum. Tu untuk Yamin. Yamin handsome dan single. Tapi Yamin nak lelaki je. Tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa. Tapi benar cadangan yang menarik untuk tahun 2024 di mana podcast ini juga akan Lalang ni kita beritahu je lah, podcast ini akan berkembang di mana untuk mereka yang menonton kami di TV, kemungkinan bukan kami saja podcaster yang akan muncul di slot ini. Kemudian juga ada podcaster yang lain yang akan menghiasi kaca TV anda. Nak bagi selesa. Dan kita tak confirm betul-betul podcast apa yang akan join. Tetapi antara kalau nak kata KJ tu mungkin 50-50 lah. Berani letak 50-50 tu. KJ tu. Kalau tak apa-apa 20 80 tak ada, 20 ada. Cubalah. Let's just be realistic. Come on. Jangan risau. Pasal KJ ni akan ada satu masa, satu tempoh di mana saya akan buka cadangan dekat tim Keluar Sekejap untuk keluar TV. Kalau mereka setuju, adalah momen, akan ada satu masa tu. Saya dah akan menunggu satu masa tu. Mereka mesti on punya. Undilah Haikal 24 jam. Itu hint dia. Masa tu. Masa tu itu je hint dia. Pilihan raya. Orang tahu taktik kita. Aduh. Tapi tu dia. Harapnya podcast episod kali ini memberi fruitful thought kepada anda. Jika anda rindukan kami berdua saja begini, boleh, jangan risau, request saja. Dan juga jangan lupa untuk hantarkan apa tadi? WhatsApp ke 3362 on cinta. Untuk nanti kita akan buka lah. Kita akan buka. I'm so excited for this. Sebab follow rapat-rapat. Tiba-tiba je. So nanti it's like nanti korang boleh, nanti kita siapkan lah tempat bean bag apa semua kat bawah ni. So nanti maybe what we can do adalah kita buat Q&A session live punya ni. Tak ada live, tapi live kat sini lah. Live kat sini lah. Maksudnya orang macam dulu biasanya kita akan cakap, okay, send your questions to our DM apa semua kan. So now sebanyak mana soalan yang anda ada, sebanyak itulah kami cuba jawab. Betul. Dan kalau ada yang profesional, seperti mana ML Studio juga, profesional yang nak berkongsi kisah mereka, we are willing to navigate the story. Ada banyak gila lagi topik, banyak sangat benda lagi yang kita tak explore for podcast actually. Betul. Satu benda yang aku nak explore ialah sekarang ni, kalau siapa yang main TikTok tengah gilakan beli. Kau tahu kau main TikTok tak?
Gitu-gitu je. Gitu-gitulah kan. Maksud aku melayari. Melayari. Sekarang ni ada satu kegilaan di mana ada orang jenis yang buka kad macam Naruto Naruto ke One Piece. Yang dia buka. So aku cuba nak faham dia tu. Yang kau pun tak tahu kan. Dia macam beli kad tau. Kau tahu tak macam beli kad Pokemon dulu. Dan kad ni kan ada jenis yang macam biasa, medium, rare. Dia bukan daging tau. Dia ada kad-kad ni yang value dia beribu-ribu ringgit tau. Dan aku nak tahu apa yang best. Kita bukan nak condemn. Kita cuma nak faham. So content dia tu apa? Nak faham konten apa? Konten orang tu. Dia buka kad. Aku tak faham. Tu pasal aku nak tanya. Lain kali benda tak faham jangan bawa sini. Bila kau sendiri yang tak faham pun explain dekat aku yang tak faham. Conversation tak ke mana, babe? Yang aku tahu kad je Naruto, Pokemon dah. Sebab aku tengok dia dapat kad tau. Kad ni macam shining. Unboxing lah. Dia macam unboxing. Tapi kad tu dia punya, ada orang kata kat bawah, kad ni confirm 3,000. Mana dia dapat kad tu? Beli, dia macam bundle. Dia macam bundle tapi dalam paket. Macam kau beli kat 7E dekat kaunter dia tu. Dekat kaunter tu ada bola kan. So kena buka. Dan selalunya dalam tu ada 7 tak silap 7 ke 8 10 kad. So salam tu akan satu kad yang memang rare. Semua orang akan dapat ke macam mana sesiapa yang bertuah saja? Dia ni lah macam random lah. Mungkin kau beli satu, aku beli satu, Yamin beli satu, Haris beli satu. Tiba-tiba aku dapat kad. Okey lah, tak apa rare. Tapi dia rare. Tapi tak apa rare. Rare buah. Macam kau tiba-tiba super rare. Kalau macam Yamin rare. Punchline. Aku appreciate punchline tu. Love. Punchline tu love. Aku tak expect langsung. Ada bukan tak ada hari tu keluar. Love. So aku nak faham. So kita akan deep dive dan juga exploration dengan sekecil-kecil topik. Betul. Sebab kita kat sini pun bukanlah ada hak untuk judge minat orang. Dan selama ni pun kita tak pernah judge orang kat sini. Ada ke benar Sini tak ada lah. Luar lah. Tapi bila on camera, ada mic ni, jarang kita judge. Bila on camera, Haikal kan handsome je, babe. Tu je. Just tertanamkan dalam diri anda bahawa Haikal di luar kamera, di depan kamera dan di belakang kamera ada dua entiti yang berbeza. Okay? Dekat dalam kamera dia paling love, paling lawak, paling witty, paling ni. Belakang kamera dia tak kawan orang, babe. Ya ke? Kau kawan aku, Haris? Tengok, Haris pun malah reply kau. Yamin memang tak reply lah. Okay, itu saja podcast kita untuk episod kali ni. The best Haikal. Masalahnya kan, kita ada podcast je yang kita kerja sama-sama dengan Raya punya show je. Kau tahu tak, hari tu aku ngajar saja je lah nak bagi tahu benda ni sebab Yamin ada kan. Hari tu aku ngajar, we just realise yang kita orang tak ada show together this year. Yes. We both cried, Over kan? Dia over tapi aku faham. Dia over, aku faham. Dia over kalau tanya orang luar pun. You overnya pasal tu pun dah nangis. Over kan? Tapi aku faham. Faham sebab aku ada kat situ. Yelah, kau aku nampak faham. kan? Aku faham dia tu. So mungkin next year kau dengan Yamin lah nangis. Sebab aku tak nak rapat dengan dia. Macam mana? Aku tak terfikir ada momen tu. Tak sabar nak tengok kau dengan Yamin nangis tahun depan. Maksudnya sebab tak boleh kerja lagi kan. But yes, kita cuma ada podcast Tinkle dan satu lagi Raya show. Oh tak, memang jodoh kita kuat lah. Jodoh kita tempat kerja. Sebab kita buat sesat juga together. Ya. So 2024 anda akan dihiasi lagi bersama kami. Just a disclaimer, kita orang tak couple, kita orang memang kawan baik dekat office. Jangan ingat kita orang. Jangan ingat sebab Syafa Kurus ada couple dengan dia. Takut ada perception tu. Oh, dulu Syafa tan besar kau tak nak, dah kurus baru kau nak try. Tak pasal. Mana tahu ada orang perception. Tak pasal. Ada orang tanya aku kan, Syafa sejak kurus ni ada rasa beauty privilege tak? Oh ya, aku baca. So okay. Ada pula. Macam tu. Tak. Sama je kan. Tapi I am thankful orang treat aku the same way tu. Maksudnya hina kau tu. Sebab dia orang nak buat live at Tinker punya tajuk minggu ni kan. Sejak dah kurus ni. Kau ajar kan dia orang mengajar aku. But yeah. Tapi sebenarnya whatever happen to you, macam teruk kan. Macam teruk ya, whatever happen to you. Tapi apa benda yang transformasi kat aku rasa macam thank you lah tu. Asal lah. Sebab tak thank you pula. Bila benda tu, sebab benda ni selalu jadi kat orang lain tau. Bila dia dekat dengan aku, macam di mana kau ada transformation yang memang sangat 180 ni, bila kau inspired orang lain, aku cakap komen dekat Sina,
dan juga mungkin ada beberapa platform. Aku rasa macam besarnya impact yang kau buat ni terhadap mereka luar sana yang aku tak boleh nak imagine aku boleh dapat the same appreciation. Bukanlah aku kata aku ni dengki tau. Tapi aku dapat witness benda tu depan mata aku tanpa aku sedar, which is macam aku tak sedar tapi orang lain nampak benda tu. Rasa macam kesal lah. Aku nak bagi tahu kau something pasal benda lah ni. It has been weighing on me. Hang. Apa tu? Aku dah hang. Kau make sure itu repeat yang hang. Aku dah hang kan, betul tak? Aku dah hang betul. Apa yang hang tu? It has been weighing on me. Oh, weighing. Aku benda dia cakap ni hang. Tak, maksudnya benda ni buat aku agak terbeban jugalah. Sebab tapi Mawar dengan laki kau Apai, dia dah smack aku sekali yang macam betul juga kan. Dia smack macam mana tu? Okay, sebenarnya aku tahu aku makin kurus. But individually, personally, aku rasa sebenarnya tak adalah besar mana pun transformation tu. Maksudnya kan, okay, aku lost certain kgs. Okay, itu je lah. But to receive, all the comments and then support daripada orang kan, aku tak tahu macam mana nak react dengan Mandalah tu. Aku ada masalah. Aku rasa macam, sebab aku rasa macam benda tu sebenarnya actually tak adalah besar. Okay lah, aku besar untuk aku, tapi tak cukup besar untuk kecil. Tak, it's something that really big for me personally, sebab benda ni macam journey ni aku lalu daripada awal dulu. But I don't think it is big enough to be celebrated, to be faham tak? Maksudnya bila orang macam komen macam apa, inspire semua, aku sumpah. Tapi sebab itu small winning lah. Small winning bagi kau, tapi big winning untuk orang. Sebab aku kenapa aku cakap tu big winning, sebenarnya aku ni antara kenapa aku tak suka overshare. Unpopular opinion aku. Ada dalam 3 kau cakap tadi disclaimer. Unpopular opinion aku ialah di mana aku tak pernah langsung trust produk-produk consume ni tau. Which is aku tak cakap dengan orang lah. Sekarang ni aku cakap, dulu aku memang tak trust. Kalau kau cakap lah kat aku kau kurus sebab makan benda ni, aku paling benci sekali benda tu. Aku tak suka sekali. Dan bila aku tengok kau punya hard work buat benda ni, dan aku tahu kau punya struggle, sebab kau selalu post pun, orang pun nampak, dan kau dah prove something di mana, dan juga orang lain, benda macam ni kena ada komitmen dan juga disiplin. Bukannya kau nak jadi macam tu senang wenang. But aku tak boleh deny juga aku ada privilege untuk ni tu. Maksudnya? Aku ada privilege banyak kot untuk buat benda lah ni. Apa dia? Maksudnya aku ada privilege dengan masa. Aku ada privilege dengan supportive support system. Aku ada privilege itu. Orang lain belum tentu ada privilege sama macam aku. Okay, belum tentu ada peluang untuk macam balik kerja, pergi workout. Ataupun sebelum pergi kerja, pergi workout. Macam mana aku buat. So maksudnya aku ada kelebihan dekat situ. So aku bila macam macam mana Kak Syapa, cuba bagi semangat sikit, saya ni balik kerja je dah penat. So aku macam benda tu flashback kat aku. Kau boleh buat sebab benar ni sebab kau ada privilege itu, kau ada masa, kau ada support system. Orang yang tak ada macam mana? Kau ada kau ada duit untuk subscribe kelas. Orang yang tak ada macam mana? So it's bagi aku it's a hard work, but not really a hard work. Nama pun hard work lah. Memanglah kau ada privilege, tapi orang keluar sana pun kena faham benda ni ialah hard work. Kalau kita sekadar dreaming without hard work, then it become a dream lah. Tu sebab aku macam terima kasih Syafa sebab benda tu, sebab at least that prove a point yang aku rasa macam unpopular opinion. Kan dah harapnya tak ada produk-produk kecantikan yang kurus-kurus targetkan kau, tak ada kan? Tapi diorang cakap bayar banyak babe. So aku siul lah. Mana integriti anda? Integriti dengan duit. Memang integriti dengan duit. Kalau kau integriti ke duit? Tapi taklah sebabnya sebab aku memang war-war dengan orang pun aku tak makan. Memang tak ada apa-apa supplement apa. Tiba-tiba jangan lupa dapatkan produk yang berapa. So orang tahulah. Aku ambil sebab tapi diorang cakap bayar banyak. So aku macam berapa banyak? Aku tak tahu macam ini tiba-tiba spill kan? Ini dah disampaikan oleh orang lain. Ni dah tak adalah macam datang. Dia jadi hearsay lah ni. Dia tak adalah macam directly datang ke aku macam kita nak sponsor ke apa ke. Diorang cakap makan 10,000 tau. Ya. Per post ke per kempen? No, per kempen lah. Kalau 2 kempen 10,000 babe. Aku macam
Tapi tak apa. Kita fikirlah integrity. Sebab macam I started, aku sampai macam ni pun tak ada without any help. Macam tu kan. So macam what's the point of kau ni? Dan aku tak tahu dia okay ke tak dengan badan aku. So sebab tu je lah. Baik, yelah, marilah kita berdisiplin. Ucapkan semoga berjaya kepada Haikal sebab dia dah start lari. Ya, bercakap pasal tu, saya pun tahun 2024 ni saya nak masuk 10K 10K marathon. Boleh. Sebab saya umur sekarang tahun ni 34. Dulu saya seorang perentas desa. Saya main sampai wakil sekolah semua. Power kau. Tak, merentas desa berapa km ah? 5 km. Okay, dia sama je. Rasa 5 km kot sekolah dulu. Kau dah kena lintas sungai semua? Tak. Itu itu macam trail punya ni lah. Yelah, dia sama. Sebenarnya dia dulu dia panggil merentas desa. Kalau ikutkan betul, memang betul merentas desa macam tu kan. Lalu merentas sungai. Tak, memang dia macam tu lah kan. Tapi sekarang ni orang dah panggil marathon ke apa lah, lari ke apa. Ada apa benda trail, apa benda tau. Tapi dulu macam tu lah. Saya dulu aktif sukan. Jadi bila saya fikir balik, saya dah teruk lah badan saya. Saya macam testimoni. Testimoni produk sebelum yang 10,000 tu. Tapi itulah, sama-sama lah kita sihat untuk tahun ni. Saya pun cuba nak sihat dan juga cuba untuk leankan badan saya. Sebab siapa cakap tahun ni tahun saya, so saya kena buktikan betul. Kau 34 kan? 2024. Bukan 2023A. Tapi itulah, sama-sama untuk 2024 ni kita sama-sama memajukan diri sendiri. Tak kira dari segi kewangan ataupun kesihatan. Yang pentingnya ada progress. Betul. Itu paling penting sekali. Jangan letak azam ni, memang boleh letak azam, tapi kalau tak ada progressnya, azam tu hanyalah sekadar azam-azam. Macam cita-cita lah. Apa benda? Macam cita-cita lah. Macam cita-cita. Tapi dia jadi macam, Haikal, apa azam-azam kau tahu ni? Kan susah. Boleh lah. Alah kan. Kenapa tak punchline lah. Kau tak appreciate punchline tu? Aku tak, yang tadi, yang Haria tadi aku suka. Yang azam-azam ni macam nak marah sikit. Okay, tapi tak apalah. Aku rasa makin panjang kita. Apa azam-azam anda? Tuliskan kat bawah tulisan azam-azam. Dah berjangkit dah. Tuliskan azam anda dekat bawah, dan jadikan dia manifestation untuk anda terus ikutlah, follow lah apa yang anda punya manifestation tu. Apa ni? Dan kepada yang nama Azam tak komen. Kau pun ada. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye minggu depan.